Berjaya bersama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak. Dalam sesi pertama saya hari ini, insyaAllah saya akan ada 2 sesi. Dari jam 2 sampai 4 ni fokus kepada kekuatan fasa penilaian dan analisa pasaran 7 hingga 8 insyaAllah petang nanti ya. Jadi sebelum kita mula, seperti biasa, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya lepas lebih daripada 20 tahun. Maaf sakit tekak sikit hari ini. Okey, jadi sebelum kita mula, seperti biasa, kita akan lihat dulu sentuh topik kita. Kita sambung apa yang kita bincangkan semalam mengenai pembinaan portfolio, pembinaan minda sebagai seorang pedagang. Hari ini adalah topik terakhir dia dan kita telah menyentuh mengenai portfolio dagangan. Jadi berikan satu objektif lah. Kenapa anda trade? Kalau jadi duit, nak buat apa dengan duit tu? Jangan fikir saya nak buat duit sahaja tanpa objektif. Duit tu cuma untuk yang biasa kita sebutkan. Kalau jadi duit tu, ini something yang saya nak anda fikir dan anda mula berikan yang lebih serius kepada dagangan ni. Bila kita sebut saya trade untuk nak buat duit lebih, itu adalah apa yang ramai sebut, tapi dia spend masa untuk duit lebih tu kadang-kadang lebih daripada kerja hakiki dia, kadang-kadang meluangkan lebih banyak masa berbanding dengan benda yang lebih penting. Kalau dia kata untuk sambilan, untuk duit lebih, contohnya seperti keluarga, contohnya seperti kawan-kawan, contohnya seperti lain-lain aktiviti, dia berikan masa yang lebih kepada dagangan yang dia kata dia cuma untuk buat duit lebih. Lepas ni kita bincangkan topik tu, tapi kita lihat dahulu kepada analisa pasaran. Dan saya mula tukar kepada view pasaran selepas apa yang berlaku semalam dan momentum pergerakan pasaran. Kita lihat kepada pergerakan yen pair. Untuk indeks saya tak tukar lagi chart dia, tapi saya akan tukar petang ni ataupun malam nanti saya akan tukar chart dia. View kita bertukar disebabkan oleh momentum pergerakan di indeks di yen pair, dan kita akan mula melihat kepada cycle punya March 2020 tu dah berakhir. Jadi kita bincangkan benda tu dalam sesi lepas ni, dalam sesi sekarang ni, dan kita lihat dulu apa yang berlaku dalam pasaran. So sentimen hari ni kita ada yang lebih negatif selepas kes pertama Omicron dikesan di US. Bagaimanapun setakat ini menurut laporan individu yang dijangkiti telah mengambil vaksinasi dan simptom-simptom beliau agak mild, agak tak serius. But apapun, sekiranya anda dah terkena kali pertama, seperti apa yang berlaku salam sore Sundi. Seperti apa yang berlaku pada bulan 3, bulan 2, anda dah kena sekali. Kes kat China tu pada hujung tahun, orang satu dunia dah tahu, market tak peduli, naik. Lepas tu kes dah mula menular, teruk, dan kita ada pasaran yang jatuh teruk pada bulan 2 dan bulan 3. Dan apa yang berlaku sekarang ni, there will be a knee-jerk. Orang tak nak pisang berbuah 2 kali. Ada kes kat US dan kita nampak selepas daripada kenyataan daripada Fed Powell malam tadi dalam testimoni beliau di Kongres, menegaskan kepada more tighter polisi. Jadi mengulangi kenyataan beliau pada hari sebelumnya. So kita nampak untuk pasaran mula jatuh semalam. Sebelum tu naik, lepas tu jatuh balik. Nak diversify kepada insurance capital asset, guarantee business. Last sekali
which is high risk investment, Bang Zul. Dah ada plan nak buat apa? Okey. Letakkan dalam instrumen yang low risk. Simple je. Apa juga dalam pelaburan, wassalam Kimi, kalau daripada high risk, pergi kepada lower risk. Saya tak dapat bagi tahu instrumen apa, tapi anda boleh search saja low risk long term investment. Simple. Azim? Lepas ni kita cerita pasal portfolio tu ya. Okey. Itu yang berlaku pada sesi US malam tadi. Now, pada hari ini kita ada news pasal China nak mengurangkan kebergantungan kepada biji besi dari Australia. Jadi Australia merupakan antara ekspor terbesar Australia ke China adalah iron ore, dan sejak dari beberapa tahun ni kita ada ketegangan hubungan diplomatik di antara Australia dan juga China selepas China mengambil polisi untuk meluaskan penguasaan dia di Laut Selatan ya, di South China Sea, di sebelah bawah ni ya. Dan kita nampak ketegangan hubungan diplomatik, dan itu menyebabkan hubungan dagang di antara China dan juga Australia agak tegang. The thing is, yang ekspor biji besi, yang ekspor komoditi ke China sendiri dari Australia, wassalam. Adalah kepada syarikat China sendiri yang melabur di Australia. Itu yang bestnya. Dia kata dia tak nak ambil dari Australia. Yang buka syarikat-syarikat pelombongan ni, yang melabur kepada syarikat-syarikat pelombongan ni, antaranya adalah kepada syarikat China sendiri. Itu yang menariknya. So kita tengoklah adakah kerajaan China akan mengetatkan kawalan kepada syarikat-syarikat yang melabur dekat Australia, khususnya kepada pelombongan dan lain-lain ya. Jadi interesting time. Okey, jadi untuk pagi tadi kita ada trade balance untuk Australia yang keluar previous data revised down, nothing much daripada data berkenaan. Lain daripada tu kita ada OPEC pada hari ini. OPEC punya meeting ya. Sekarang ni ya. Awal coal, sekarang tambah iron ore. Tak, memang iron ore dengan coal dari dulu. Bukannya baru iron ore tu. Iron ore pelbagai lagi ya. Iron ore tu antara ekspor utama daripada sudut nilai Sunbi. Sebab kalau kita cerita pasal arang batu, dia ada jenis, dia ada grade ya. Dia daripada sudut nilai, yang iron ore tu tinggi sikit nilai dia. That could support Indonesia Sunbi. Sebab kalau China kurangkan dengan Indonesia, China nak ambil dari mana? Faham? China sendiri ada keluar iron ore, tapi tak banyak, tak cukup untuk menampung. Indonesia juga ada keluar. Jadi kalau dia kurangkan dari dekat Indonesia, dekat Australia, dia ambil dari mana? Dia akan naikkan import dia dari tempat lain. Faham Zubi? That could be positif untuk Indonesia. Okey, jadi untuk data hari ini yang perhatianlah kepada mesyuarat OPEC. Ni adalah apa yang ni petang nanti dijadualkan pada sekitar 5, 6, 7 petang kita nanti. Tetapi kenyataan dia cuma akan keluar pada sebelah malam waktu US. Lain daripada tu, okey, kita tengok dekat chart. View kita ni saya dah tukar. Okey, view kita ni saya dah tukar. So, ini adalah view sekarang. Saya tak tukar lagi chart dia. Bahawa 5 ni habis dekat sini. Ini adalah 1 dan kita sedang melihat 1, 2 dan 3. Okey, ini dah berdasarkan momentum chart dia. Ini adalah apa yang kita nampak sekarang ni. Kita dah nampak reversal dia di H4. Kita dah nampak dia punya ni dekat H4, di mana berdasarkan movement semasa ini dah lengkap. Tetapi adakah dia lengkap dalam satu, ataupun
dia lengkap dalam yang lebih besar ni. Okey? Itu soalan dia. Adakah kita mula melihat pergerakan ini maksud saya, adakah kita melihat view seperti yang kita tandakan sekarang ni? Ini maksud saya. Adakah kita sudah melihat 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti yang kita tandakan? Saya letak dekat pen dah. Dia last sikit. Dekat pen. Okey, di indices ya. Ini adalah untuk indices. Okey, adakah kita sedang melihat 1, 2, 3, 4 dan kita dah ada high. Ini dah ada high dan sedang buat turun ke bawah. Okey. Soalan dia, adakah kita akan masih lagi buat benda ni? Ini ya, sekali saya lukis betul-betul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dan kita dah ada 1, 2, 3. Dan adakah kita akan melihat kepada benda ni? 1, 2. Tak apa. 3, 4. Adakah kita sedang melihat benda ni? 3, 4, 5. Okey. Adakah kita sedang melihat benda tu? Ataupun kita dah mula melihat ini sebagai 5 dan kita melihat kepada yang lebih besar? Itu soalan dia sekarang ni. Okey? Untuk indeks. Mana kita nak tahu? Mana satu? Okey, pada waktu ni untuk indeks tak menunjukkan sebarang ni ya. Dia bergerak seperti apa yang daripada sudut struktur apa semua sama seperti yang kita tandakan. View sekarang ni saya tukar kepada ini. Okey, saya jelaskan kenapa. US 100 maksudnya ini anda tak enter dah. Ini anda tak enter dah yang kita cerita semalam. Kalau anda dah ter-enter, 50% akan berlaku, tak kisah. Ini kejap. Kalau anda dah enter, okey, ini 50% akan berlaku. Sikit lagi ya. Sikit lagi. Ini akan berlaku 50%. Okey. Ini adalah C dalam yang biru. Dalam yang biru. Itu adalah apa yang saya maksudkan ya. Dan ini adalah kenapa C dalam yang biru? Ini adalah mana? Okey, dan kita ada benda ni. Ini W dalam color hitam. Okey, dan kita ada W, X dan Y yang besar untuk melengkapkan semua ni. Okey, saya cuma tukar color je. Dan kita jangkakan ini akan buat macam ni. 1, 2 dan 3 dan kita ada wave 2 yang cetek. Wave 2 yang cetek Kalau kita dapati kalau kita dapat kira benda ni sebagai 1, 2 dan 3, 100% dia sampai 38.2, kita akan trade. Kalau dia tak sampai, kita tak trade. Wave 2 tu mungkin jauh sikit. Tak kisah. Apa pun kita jangkakan akan ada bounce. Kalau anda dah enter, dia akan ada bounce yang X ni. Dia akan ada bounce yang X ni. So, anda keluar 50%. Ini mungkin masih lagi boleh jadi wave 4 dan anda naik ke atas. Tetapi view kita bertukar disebabkan oleh yen pair. Saya terangkan lepas ni. US 100 anda tak enter. Ini dah menunjukkan bahawa kita mungkin dah habis wave 2 ni. Ini adalah wave 5. Bukan, ini bukan wave 2. Ni macam ni.
Okey, kita dah ada wave 2 ke bawah yang besar ni. Ini dah berlaku. Saya terangkan kenapa berpandukan yen pair. Untuk DEX pun sama. Kita alihkan semua ni kat belakang. 3 ni kat sini, 3 ni kat sini. Itu je. Nak ubah dia sekejap je. Okey, alih kat sini. Ini 5, ini 3, ini 4, ini tukar color, ini 5. Dan kita dah ada 1, 2, 3. Untuk wave 2 tu. A, B, C, W, X dan Y. Kita jangkakan kat sini akan ada W, X dan Y. Sama seperti US dollar, sama seperti yen pair yang saya dah tukar. Sabar dulu. Movement ini lebih kepada dolar. Apa yang kita bincangkan semalam mengenai Fed tapering. Tapi lepas ni okey. Ini adalah untuk Nikkei dah cerita benda ni dah sebulan. Nikkei dah ceritakan benda ni. Maksudnya kita akan ikut Nikkei punya structure. Kita akan ikut Nikkei punya structure. UK 100 pun sama. Kita akan tukar ke semua ni kepada tak ada extension. Ini tak ada. Okey, 5 kat sini dan 1 kat sini. Okey, ini kan jadi A, B dan C, W. Kita kan ada 1, 2, 3 X, 1, 2, 3 Y dan itu adalah wave 2. Faham tak apa yang saya sedang ceritakan sekarang ni? Untuk indeks. Itu bermakna indeks sedang buat yang lebih besar. View kita dekat sini, kita dah mula masuk kepada daily punya correction. Kita berada dekat sini. Kita berada dekat sini. Yap, kita tukar kepada ini. Okey, cuma ini je saya akan tukar. Dollar pair akan mula bergerak lebih depending kepada USD JPY. Adakah dolar punya penyebab ataupun yen punya penyebab? Kalau dolar punya penyebab, kalau dia adalah dolar punya penyebab, ini akan jadi 1, 2, 3 dalam W, X dan Y. Itu dolar. Okey, yang shallow. Ini shallow 38.2, 50%. Itu jangkaan kita 38.2, 50%. Sufi, saya belum sempat tengok lukisan Sufi. Ada tak Sufi? Sufi pukul berapa entah dia hantar kat aku, Kimi. Cat dia pukul 6 pagi. Kita baru habis tengok Liverpool menang kan. Lepas subuh terus pengsan. Tak tidur saya malam tadi. Tidur sekejap 1 jam. Okey. Itu dolar. Yang kedua adalah sekiranya UJ jatuh dengan momentum diikuti oleh kelemahan diikuti oleh yen punya strength. Okey. Kalau ia jatuh, ini jatuh disebabkan oleh dolar sama ada kuat atau lemah, itu adalah negatif ataupun positif US dollar untuk yang ini. Tetapi sekiranya kejatuhan dia disebabkan oleh yen, kita akan ada movement ini. Di mana movement dia akan sampai lebih daripada 50%. Lebih atau sama dengan 50%, itu adalah yen. Faham tak? Apa yang kita sedang expect di sebelah sini. Jadi, cerita yang ini, cerita yang kita letak kat sini adalah yen dynamic untuk yang ini. Okey, disebabkan kita tukar view semua ni, dan kita untuk sekarang kita jangkakan masih dolar masih ada dolar dynamic sebab kita masih ada untuk UJ yang tak berubah untuk buat satu lagi ke atas. Ini tak berubah lagi. Tetapi yen pair yang lain,
kita dah tukar, dah buat wave 2. Dalam untuk EJ dan juga GJ dalam flat, ini dalam regular flat. Okey, jadi sekiranya kita ada yen dynamic, struktur flat di sini akan membuat motif ataupun motif dengan extension. Faham? Sekiranya kita ada dolar, struktur flat kat sini akan buat diagonal. Seperti yang kita lukis sekarang ni. Boleh nampak tak benda-benda ni kini? Pian? Sunbi? Kalau kita ada dolar dynamic, maksudnya yen tak kuat sangat. Jadi biarpun ini adalah struktur yen pair yang jatuh, tetapi dia akan buat dalam dolar punya move. Itu adalah movement diagonal. Sekiranya kita ada memang yen yang kuat, indeks jatuh dalam zigzag, ini akan accelerate laju. Faham tak? Benda logik dia. Mana Pian ni? Pian, buat ini benda logik dia pun. Kalau anda fikirkan luar chart, anda ulang balik, dengar balik apa yang saya sebut berulang-ulang dalam YouTube Pian tu. Benda ni benda logik je sebenarnya. Benda logik je sebenarnya. Betul tak? Siapa yang dengar YouTube ataupun kita punya sesi ni berulang-ulang, benda tu logik je. Dia bukannya rocket science. Benda tu logik je. Betul tak apa saya kata ni? Kita punya chat ni lekat balik ke? Sekejap. Semua senyap ambil nota ke? Yes, benar. Benda tu logik je. Kita tahu, basically dolar dah ni. Kalau yen akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan momentum, menyebabkan trend. Dolar akan menyebabkan pergerakan yang macam ni. Tengah jual koin. Oh, dahsyat. Kan? Tengah jual koin. Okey. Itu je. Jadi itu dia punya ni. Jadi kita tengok adakah dia yen ataupun dolar. Jadi sekarang ni kita masih lukis ini ke atas. Jadi kita tak jangkakan satu kekuatan yen. Belum. Tapi kalau ini drop ke bawah dan memulakan cycle dalam ini, memulakan struktur dalam cycle ni, ada kemungkinan dia boleh drop sebab dolar punya kelemahan ataupun yen punya kekuatan, antara dua. Kalau dia drop disebabkan oleh kelemahan dolar, UJ drop, indeks drop, euro US dollar boleh naik tau. Tapi dia naik dalam yang lebih berkecamuk ataupun dia turun dalam yang lebih berkecamuk. Sebab itu ada dua cerita untuk dolar pair. Anda tak trade dolar pair. Wassalam Rosli. Okey Sumi? Sebab itu saya duk sebut. Dolar pair anda tak sentuh. Sebab ini boleh berlaku ataupun kita dah ada ke atas. Kalau dia naik ke atas pun dia akan naik yang macam ni. Lepas tu turun balik. Lepas tu satu lagi. Berkecamuk lagi. Satu, dua. Sini baru dia pecut. Sementara ini daily chart tau. Sementara tu anda kena libas atas bawah untuk dolar. Dolar jangan dulu. Dolar jangan sentuh dahulu. Dolar jangan sentuh dahulu. Dia boleh buat movement ke bawah ni untuk euro US dollar, kekuatan last kekuatan untuk dolar, tapi dalam wave 5, momentum yang lebih rendah. Kalau dia turun kat sini pun dia akan buat dalam bentuk macam tu.
Tapering tu kita dah cerita dalam sesi kita ni sejak bila, Pian? Sejak bulan 3 tahun ni saya rasa. Ni bulan apa? Ni bulan 12 dah. Ni bulan 12 dah. Kita dah cerita tapering tu bulan 3 tahun ni. Setahun. Ingat saya sebut. Setahun selepas program pembelian aset, kita dah mula nampak kenaikan dekat inflasi dan kita dah ada mula perbincangan mengenai tapering, mengenai pengurangan pembelian aset. Kita dah cerita benda tu bulan 3 tahun ni. Saya baru jumpa nota saya untuk webinar ni semalam. Malam tadi. Tengah tunggu apa? Mana ni punya buku? Tengah tunggu game Liverpool. Tengok nota lama. Oh, kita dah cerita pasal tapering tu bulan 3 tahun ni. Jadi bukan, kalau kita dah cerita benda tu, anda rasa pedagang bank semua tak trade kah benda tu? Jadi boleh tak dia nak jatuh macam ni, US dollar nak ni? Tak. Orang dah tradekan dia. Orang dah cerita dia bulan 1. Okey? Boleh tak dia berlaku? Boleh. Kalau dia berlaku, dan kita ikutlah. Kalau dia 1, 2, ini lebih daripada ni, 4 dan 5. Kalau dia memang structure motif, Euro US dollar, kita tandakan sebagai flat. Ini lebih 1618. Tapi kalau GU apa semua tu, buat benda tu juga, dan kita tukar kepada view yang lebih positif untuk dolar. Sekarang ni, saya tak dapat nak lukis benda tu, disebabkan dalam struktur besar, kita ada incomplete sequence. Dalam struktur yang lebih besar, untuk dolar index kita sedang melihat sequence ini. Kita sedang melihat sequence berkenaan. Ini tak break. Jadi ada soalan kat situ whether dia akan naik atau tak. Ini boleh jadi 3 wave dan kita jatuh ke bawah. Ini pula boleh jadi 5 wave. Tetapi kalau anda tengok struktur ini clearly 5 wave. Itu amat clear 5 wave. Amat clear weekly punya ni, daily, weekly, semua kat sini memang motif yang ini. Sini 3, satu struktur. Sini tak break, jadi kita katakan dia adalah sama dengan satu ini. Nampak macam mana fractal berjalan? Ini 3. Tapi dia 1.8 bang. Yes, ini flat. Selagi dia tak pergi bawah ni, kita akan katakan ini buyer market. Yes. Ini buying structure. Selagi dia tak break bawah 2 ni. Kalau dia break bawah 2, dan selagi dia tak break bawah ni, ini 1, 2 dan 3. Sama macam gold. 1, 2 dan 3. Kita akan katakan 2 biru tu kat sini. Dia break bawah ni, dan kita akan lihat struktur besar. 1A dan macam ni. Ini akan jadi 1. Ini kita akan jadikan somehow added wave 5 jadi 3. Itu je added wave. Sebab itu jangan harap dengan added wave. Dia 5-3, 5-3, 5-3. Anda pegang struktur tu dan anda dapat. Sebab itu dia kena daripada time frame besar turun ke time frame kecil. Anda tak dapat cuma buka H1, buka M5, lukis semua-semua sini. Tak dapat. Dia daripada besar turun pada kecil. Apa struktur yang dia break? Apa struktur dia? Itu cara dia. Okey. Jadi untuk dolar, don't touch it. Kalau anda nak trade untuk shorter term, short term, anda long dolar. Untuk short term. GBP US dollar tu. Kena dengan ini. Ya. Tapi sekarang ni, kita nampak everything tengah tarik handbrake. Bank pusat mula ketatkan. Kalau Omicron ni tak cantik cerita dia, then dengan bank pusat ketat, dengan Omicron pula, dengan cerita rusuhan banyak berlaku kat Eropah, anda buka CNN tu berlambak cerita rusuhan. Dengan apa yang berlaku kat Rusia, musim sejuk yang melampau, China punya masalah property, ada pelbagai wemis, pelbagai headwind, bukan lagu headwind, bukan tim headwind, bukan penyanyi
bukan apa, kumpulan penyanyi headwind, halangan kepada ekonomi semasa. Tetapi adakah ekonomi tak bagus? Tak. Kita ada halangan-halangan macam ni. PMI US malam tadi menunjukkan bahawa ada kemungkinan untuk ekonomi US growth dia pada kadar 6% tau. Setahun US biasanya 2%. Whatever happen, whatever happen, apa juga yang berlaku pada semasa ini, kejatuhan ni menyebabkan GDP jatuh lebih berapa puluh peratus untuk US dan pelbagai di dunia. Kita ada respon yang melebihi duit hilang pada waktu ini, nilai ekonomi jatuh pada waktu ini. Whatever happen selepas ini, dia dah recover. Seperti mana kau dan Mentari kan, Pian? Pengemis ini meminta, lagu favourite tu. Faham? Whatever happen yang jatuh ni, government and, ini kenapa saya ceritakan benda ni, government and central bank responded melebihi nilai respon dia. Kalau menurunkan kadar faedah, kita ada penambahan kecairan. Kita ambil dalam money terms, 0.25% berapa nilai dia. Kalau Fed turunkan 0.25% kadar faedah, dia tambah kecairan dalam pasaran tu berapa trilion dolar. Some estimate around 4 trillion, some estimate lower than that. Depend kepada estimate siapa yang anda tengok. Okay? Kalau dia buat tapering, dia tambah duit, fiscal policy, dia basically lambakkan duit dalam pasaran daripada kerajaan. Whatever happen dekat sini, nilai GDP, respon daripada government dan central bank melebihi daripada jumlah hilang ni. Jadi, kenapa saya tunjukkan benda ni? Whatever happen, saya tak nampak level ini akan break. Kecuali kita ada GDP yang jatuh melebihi jumlah yang COVID-19 punya drop ni. Boleh menyebabkan ini breakdown macam ni. Faham? Fundamental dia. Kalau ambil ni cerita fundamental dan kita translate dia kepada chart dia, saya tak nampak benda tu. Kenapa kita ceritakan benda ni? Okey. Di sinilah kalau anda memikirkan bagaimana anda melabur dan had kepada drawdown anda. Faham tak, Pian? Faham tak, Azim? Mana Azim tadi? Faham tak, Sundi? Kimi? Kalau anda melabur untuk jangka panjang, whatever it is, anda kena ada satu drawdown punya, tak kisah, fixed deposit ke apa ke, there must be satu level yang anda katakan aku tak nak bankrupt. Ini level bankrupt anda. Faham? Kalau market jatuh bawah ni, whatever happen here should be worse than here. Of which saya tak nampak. Boleh tak? Yes. Saya tak nampak sekarang. Omicron bang? Yes. Lebih dahsyat daripada Delta variant bang? Yes. Kita ada pelbagai sejak daripada masa ini, kita ada pelbagai new research, duit masuk dalam healthcare, untuk vaccination, untuk pengeluaran ubat dan sebagainya. Yes, Pian. Individual stock, kalau company tu memang tak bagus. Ini beza dia, Pian.
Kalau kita tengok individual stock, okay, some of the company, they suffered pada waktu ini. Okay then, thank you. They suffered pada waktu ni. If they cannot sustain the competition semasa kenaikan ni, dan diorang mula turun, they didn't even break high untuk ni, that could be habis. That's one good thing about economy reset. Faham kan? That's why anda pilih kepada mereka yang, kalau anda lebih, depend kepada jenis portfolio anda, tanya saya masa kita cerita portfolio nanti, mengenai lagging, concurrent, dan juga kepada apa? Leading. Dia kepada jenis portfolio anda. Kita cerita pasal sektor dan juga kepada, even ini pun anda boleh apply kepada currency, kepada komoditi. Anda tengok chart dia, ada jadikan satu. Kalau kita cerita pasal komoditi, dua yang jadi jadi standard kepada reference adalah gold dan juga minyak. Tapi gold dan minyak sendiri, kita ada dia punya index. Precious metal index. Kita tak ada chart tu kat XM. Kalau ada, saya boleh tunjukkan. Anda ambil precious metal index, anda tengok adakah gold ataupun saham-saham syarikat gold ikut indeks berkenaan, ataupun kepada dia punya underlying, kepada aset dia. Kalau kita ambil Barrick, kalau gold naik, dia bawah sikit daripada gold, dia tengah lagging. Dia atas daripada gold, dia tengah leading. Kalau gold jatuh, yang leading ni akan jatuh lebih banyak kepada anda. Lepas ni kita cerita. Kalau itu buat, jadi kalau individual stock, faham tak Tian? Kalau individual stock, memang dia memang terkesan teruk pada waktu ni. Masa recovery, dia tak dapat nak survive berlawan dengan company-company lain. Dia tak berjaya break. Kalau dia break pun, dia break tanpa momentum. Lepas tu dia dekat sini dah sekarang ni. Don't go into those type of saham. Yang lain-lain masih naik. Dia buat benda ni. Something wrong fundamentally dengan company tu. Buat benda logik. Itu je. Kalau dia daripada sini, dia turun, okey lagi. Tapi kalau sini dia dah turun, macam company merah tu, faham? Macam company merah tu, dia naik sebab liquidity market only, where everything, people buy pada permulaan ni. Tapi dia tak sustain sebab fundamentally, dia tak dapat nak survive. Kalau some of it because of dia punya liability ke, future dia punya ni tak nampak jelas ke, apa dia nak buat, dia penutupan operasi ke, whatever, masa yang ini, dan dia cuba untuk compete, dia tak dapat nak compete. Jadi sebab itu jangan beli yang tak lepas daripada Februari ni. Jangan masuk. Sebab yang lain-lain dah lepas. Beli yang lepas. Dia dapat. Dia can sustain. Okey, kita cerita benda tu. So, view kita di sini tukar. Yen Pay, AUD JPY bagi siapa yang enter ni, I'm waiting untuk satu bounce keluar dekat break even. Ni kita dah tukar. Ini keluar dekat break even untuk AUD JPY, sama juga dengan CAD JPY. Ni mungkin dah start. 3, 4. Di sini akan buat yang besar macam ni. Akan buat X ni. Sama ada kita dah start untuk ini. Baik. Mana pergi? Tak kisah. Okey, ini tengah buat 4. Ataupun sini cuma A, B dan C. Kita letak macam ni. 1, 2, 3, 4. Simple je. Dia dah habis. Kita tengoklah. Ini banyak bergantung kepada OPEC nanti.
Boleh tak dia buat macam tu? Boleh. Kalau setakat edit wave tak langgar hukum pun. ATVI. ATVI ada tak dekat XM? Kalau ada, okey. Okay. So we are looking at bigger correction. Sekiranya Euro JPY anda nak trade untuk intraday, sekiranya Euro JPY ni anda nampak untuk belum they should wave 2 ni nanti anda boleh trade. Ini breakout 5 wave. Ini adalah flat. Ini breakout 5 wave. So kalau intraday nanti anda tunggu ini berlaku untuk short. Okey, kita tengok kepada ATVI. Okey, lepas ni lain daripada tu, lain-lain chart ni tak ada pertukaran. Ini mungkin dah habis B. Kalau dia break ke atas, dan kita ada very shallow B. GBP NZD pun sama. Ini boleh jadi X. Ataupun ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. A macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dan baru kita trade dia. Okay. Masa ni anda tak buat apa. Seriously, anda tak buat apa kepada dia. Anda akan kena atas bawah, libas atas bawah. NZD, AUD, lain-lain tak ada pertukaran pada waktu ni. Nothing changes. UCAD tak ada apa-apa. Ini dah 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nampak macam 5, tetapi tak break lagi. Saya boleh jadikan dia 3. Okay. So, I'm expecting this move. Dan seterusnya. Ataupun sini adalah A, B dan C, W, X dan Y. Okay. Kita dalam market yang dikuasai oleh dolar pada semasa. Anda akan ada market yang turun libas atas bawah. Jadi jaga-jaga dengan all this volatility dalam pasaran. Kita dah masuk kepada hujung tahun. Kita dah bulan 12 dah pun. Dengan pelbagai cerita. Dengan central bank dah mula tighten. Dengan Omicron. Dengan some lockdown yang berlaku di certain negara dekat Eropah. Kemungkinan untuk peningkatan kawalan pergerakan dengan stadium kita yang penuh. Jaga-jaga sikit. Okey, kita lihat kepada apa gold. Maksudnya untuk gold, setakat ini view kita akan tukar kepada ini. Saya tak sempat lukis gold. But seperti yang kita ceritakan semalam, this is wave 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Ini wave 2 kat sini. Ini kat sini. Kita kan ujung ni. So basically kita sedang lihat, yes, taking profit, waiting untuk new lift pada tahun depan. Hujung tahun ni jaga-jaga sikit. Tapi adakah anda tak trade? Trade je. Saya kalau ada set up, trade je. Hujung tahun ke, pukul 12 ke, pukul 4 pagi ke, saya letak limit order. Tak adanya aku nak tunggu dia complete CRS ni, dia tutup, lepas tu 50%. Tak. Saya tak buat benda tu. Saya letak limit order, sebab tu saya pakai baca. Saya belajar CRS, saya belajar semua tu. Saya mengajar benda tu. Okay? Bukannya saya belajar benda tu. Saya mengajar. Tapi saya tak kata saya hebat. Saya tak pakai sebabnya saya tak ada, I don't have the patience untuk nak tunggu benda ni. Faham tak? Tapi adakah dia salah? Tak salah. Kalau kena kepada kaedah anda pakai. Saya tak dapat nak tunggu, faham tak? Engulfing berlaku, ini bullish engulfing, dekat hujung, dekat support cantik. Ni support, ada bullish engulfing kat sini, kita tunggu dia turun
50%. Turun 50%, candle selepas tu kita jangkakan dia naik. Saya tak ada passion untuk nak tunggu. Satu, nak tunggu ini pergi close. Satu lagi nak tunggu dia turun 50%. Entah. Saya nampak dia punya level 100%, saya letak limit order. Tapi adakah ini satu yang bagus? Bagus kalau kena kepada anda, itu je. Tree Black Crow, tree apa semua boleh. Swan Crow, apa-apa haiwan anda letak, semua bagus. Semua bagus. Okey? Asalkan anda buat benda berulang, disiplin pakai dia dan gunakan sistem. Maksudnya, kedai sebelah tu pakai cara ni, kedai sebelah ni pakai cara ni, dua-dua boleh buat untung. Yang sustain tak sustain untung, jaga duit, disiplin dan tak cuba untung besok. Dia sentiasa dia cuba untuk tiap-tiap hari untung, sambil tu jaga risiko dan terima ada masanya dia rugi. Itu je. Sebab nak sniper dalam sekarang malas. Tak, bagus tak apa, bagus. Serius. Itu sebagai confirmation entry, bagus. Tapi untuk macam saya tak ada masa untuk nak check. Saya buat 72 chart tau. Anda ingat saya dapat nak tengok 72 tu bila sampai tempat dan ni nak tengok tunggu candle dia tak. Saya tak dapat. Tak kena dengan saya. Kalau anda cuma tengok 5-6 instrumen, mungkin kena. Sebab itu saya tak pakai. Tapi adakah dia bagus? Bagus. Cumanya saya tak dapat sebab cara saya. Itu je. Faham? Itu je. Di 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, di 1, 2, 3. Okey, kita jangkakan naik. Selagi dia tak break. Kalau dia break, kita akan ada 1, 2, 3. Itu sequence. Itu sequence yang kita boleh trade. Semua bisnes boleh ada potensi untuk buat duit, kan Sunbi? Itu saya pelik bila orang bank teknik dia ni tak bagus, teknik dia ni tak bagus. Semua teknik bagus. Pastikan anda ikut. Itu je. Ini setiap hari dia nak untung. Setiap hari dia nak kena. Euro US dollar nak ke mana setiap hari. Gold nak ke mana. Tak dapat cara tu. Saya bagi tahu betul. Tak setiap masa ada trend. Tak tiap-tiap hari raya. Faham tak? Anda buka kedai kain, tak tiap hari raya. Tak hari raya pun anda boleh buat duit kan? Bila orang rentas daerah dari negeri lain, pergi ke Negeri Sembilan, dekat airport tu, waktu PKP, dia beli kain, tak juga kena saman. Contoh. Tapi bisnes tu jadilah. Tokek pun pergi back up. Itu contoh. Anda ingat saya tak ikut cerita artis ni? Ikut. Okay, yang bagus ikut, yang tak bagus simpang malaikat. Okey, jadi itu untuk gold. Kita jangkakan ini akan buat 1, 2 dan 3. Aku tahu kau tahu Kimi. Rajin baca majalah mangga ni. Kenapa kita tak katakan dia break sini? Dekat sangat ni bang, ya. Sebab kalau dia break ini, kita sedang bercerita mengenai struktur yang lebih besar untuk gold. Kita katakan dia akan buat double bottom dan truncated dekat situ. Saya lukis market dynamic. Saya bukan lukis Elliott Wave. Faham? Apa pun sekarang, semasa anda tak pegang gold. Tak ada. Gold tak ada. Tak ada kualiti kat situ. Itu antara the worst structure yang anda nak trade. Anda cuma trade kalau dia buat benda ni, turun ke bawah. Anda cuma trade kalau dia buat turun ke bawah ni, dan anda ada structure yang anda boleh cari untuk tarik Fibo. Simple. Anda nak tarik sini, macam mana nak masuk? Betul, gosip pun ada yang bagus, ada yang tak bagus.
Kita jadikan gosip yang ada apa? Yang ada pengajaran. Okey, itu untuk gold. Gold you don't touch anything. ATVI tadi Sekejap. ATVI makin banyak macam kita lupa. Oh, Activision. Sekejap. Alah, saya tak dapat nak buka. Saya ada cat dia. Okey, Activision. Saya ada cat dia. Jangan terkejut. Saya buat banyak cat ekstra daripada yang apa? 72 tu. Ada lagi tapi apa, tak semuanya saya update. Okey. Kalau anda lihat struktur ini, definite okey, struktur ini Activision, dia definitely dah habis untuk ini. Dia dah habiskan struktur itu. Itu definite. Itu tak dapat kata, oh ini wave 4 bang. Boleh tak? Boleh. Ini jadi 1, 2, 3, 4. Boleh. But secara logiknya anda akan katakan struktur ini dah habis. Betul gini. Okay. So, sekarang ni, kalau anda lihat, ini definitely adalah wave 3, Pian. Okay. Interesting thing is, dia dijangka akan test untuk March. Untuk March mana? March 2020 ni. Okey, ni akan test March 2020 yang ini pergerakan ini. Dia akan test. Tapi kalau anda lihat kepada Activision punya fundamental, okey, dia bukannya jatuh teruk masa COVID, dia tak jatuh teruk. Dia tak jatuh teruk masa COVID tau. Ni adalah Activision masa COVID. Alah. Okey, ni adalah Activision masa COVID. March. Ini masa COVID. Ini masa COVID dia. Dia tak jatuh teruk masa COVID. Struktur dia bukan di sini. Struktur dia adalah apa yang berlaku kepada dia di sini. Kalau anda faham apa cerita company tu pada waktu 2018. I do have dia punya ni. 2018. Dia bukannya jatuh pada waktu COVID. Dan kejatuhan ini, okey, adalah something yang fundamental kepada syarikat berkenaan. Activision ni satu syarikat yang, kalau anda tengok movie kan, dekat hujung-hujung tu ada Activision apa semua. Saya ikut sikit sebab saya dulu bekerja TV yes, game launch dan ada delete punya ni. So dia selain daripada broadcast, dia produce kepada dia ikut kepada gaming, dia ikut kepada few things untuk ni untuk Activision dan disebabkan dia adalah benda yang berkaitan dengan digital. Selepas COVID-19, of course kita ada yang berkenaan dengan digital, berkenaan dengan broadcast, Zoom, apa semua tu lead the market. Okey, soalan dia, adakah drop ni kita boleh trade tak? Yang antaranya Candy Crush. Saya Candy Crush level 15 je, tak lepas-lepas. Wife berapa ribu tah dia punya ni. Saya level 15. Start dia ada cecair yang hitam-hitam tu kan. Ada masa ke laut aku. Lepas tu delete dah, tak sabar sebelum phone pecah kan. Main COC lagi bagus. Attack dapat 1 star je pagi tadi.
Itulah attack masa Liverpool. Tengah attack, boleh gol. Terus lupa nak tekan. Terkejut. Ya. Kalau anda fahamkan struktur ini, ending di sini memberikan amaran bahawa ini mungkin adalah wave 5. Faham tak Kimi? Struktur dia tak sama. Dan dengan perubahan apa yang saya akan lukis untuk S&P 500, di mana S&P 500 kita jangkakan bahawa cycle yang merah nak tengah berlaku untuk yang ini, anda rasa ini supported tak? Dengan struktur ni. Kalau kita masih ada movement ini dalam indeks, dalam S&P 500, anda rasa support di sini hold tak? Support March ni akan break. Support dia bukan March, support dia ini. Struktur besar dia bermula dari sini. Okay. Ini saya tak nampak di support ni, dan hujung ni nampak macam wave 5. Okay, dengan divergence everything. Kalau anda pergi detail, saya ada chart ni tapi saya tak dapat buka. Saya ada chart ni, bukan kat trading view. Ada trading view saya kan. Saya tak buka pun trading view. Saya ambil Black Friday tu untuk anda. Tahun depan kita akan saya akan kongsikan kepada 3 orang. Yang baru, yang lama akaun anda, mana-mana yang float, mana-mana yang dah ni, pastikan hari terakhir trading anda adalah pada 28. Berapa bulan last Jumaat bulan ni? Disember ni. 31 tu tak ada. 30 anda dah tutup semua position. Yang untung saya hantar duit kepada anda bila withdrawal tu dah habis, keluar. Okey? Siapa tak tahu cerita ni tak apa. Okey? Siapa yang untung, saya akan bagi keuntungan tu kepada anda. Siapa yang rugi, tak apa. Okay? Itu risiko yang saya ambil. Jangan pergi cerita recover. Pergi aku last ni aku nak pergi. Dia buat macam competition pula kan. Okey. Now soalan saya, sekiranya indeks mengetahui bahawa ini semua tak perform, ini semua ada masalah, anda rasa support ini dan support ini hold tak? Kalau nak pasal saya tak pakai pun yang tu. Anda nampak saya tak buka pun. Last tak lot. Yang tak lot saya tak akan pergi bagi trading view kepada dia. Trading view. Saya ambil Black Friday tapi saya tak pakai pun. Korang pakailah, bukan saya pakai. Saya tak pakai pun. Saya ada 2 lagi. Saya tak pakai pun. Okey, faham. Tu akaun premium tau, bukan biasa-biasa kan Pian. Siapa yang pakai akaun? Saya pun tak ingat dah. Saya tak pakai pun, anda pakailah. Saya ambil untuk anda, bukan saya. Jadi, kalau ini kita katakan memang wave 3, 4, 5, 1, 2, 3, anda rasa hold, 2 ni hold? Saya tak nampak. Pakai basic. Dia orang pakai ni. Tahun depan saya akan bagi kepada mereka yang nampak ada effort. Yang cerita harassment dia dengan sexual punya apa tah, macam-macam. Ini bukan tempat anda nak buy Pian. Kalau nak, saya tak nampak company ni can hold longer. I don't see this one ni. Saya dah nak keluarkan dia daripada list saya. Sabtu saya ada chart dia. Activation ni saya ada chart dia. This is what I draw now. Selepas yen. Sebelum ni saya draw dia macam ni. Sebelum ni saya draw dia macam ni.
selepas kejatuhan malam tadi, ini definitely wave 3. Jadi 4, 5. Ini A, ini B, dan ini C. Yap. Okey. Ni Irina dah keluar gambar apa ni, suruh minum kopi dulu. Kita break sekejap, kita sambung selepas ini, kita sambung Azim. Jangan ke mana-mana, kita sambung pasal portfolio apa yang kita bincangkan semalam. Kita berhenti sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kita rangkumkanlah apa yang kita dah bincangkan dalam 1 jam pertama tadi. Untuk indices, disebabkan oleh movement dekat yen pair dan juga dolar pada sekarang, dengan momentum, so I'm looking at kita dah memulakan wave 2 dan cycle March ni dah habis ya. Jadi bermakna kita dah dalam third step sekarang ni. Ini tak berlaku. Okey, di mana H1 subwave dia dengan momentum break RSI dan stokastik, dan kita ada H1 dan H4 masih lagi pergerakan ini. Soalan dia sekarang ni, adakah pergerakan sekarang ni untuk wave 2 di indeks, adakah dia disebabkan oleh dolar ataupun yen? Faham? Adakah dia disebabkan oleh dolar ataupun yen? Kita lukis ni tadi kita dah lupa kan. So, indeks sekarang ni kita kepada yang ini ya. Ini adalah satu, ataupun kita ada extension dalam wave 5. Ini lagi clear kalau buat macam ni kan. Di mana kita letak satu dan kita akan buat correction dalam yang hijau ni, iaitu wave 2. Jadi ada dua view di situ. Adakah kita view yang pertama ataupun view kita yang kedua? View ini adalah apa yang kita letakkan sebelum ini ya. View ini adalah apa view yang kita letakkan sebelum ini, di mana kita akan ada extension dalam indeks. Tetapi disebabkan oleh acceleration di yen pair dan juga kepada dollar pair, saya tukar view untuk indeks. Ingat, indeks adalah map kita, tetapi duit akan ikut produk. Duit akan sentiasa ikut. Anda nak beli barang, duit ikut barang tu lah. Barang tu nak naik, barang tu nak turun, duit ikut. Itu je. Itulah duit. Kalau ada trade currency, fikir logik je benda tu. Duit akan ikut produk. Tak dapat lari. Saya nampak siapa tulis yang letak buku, siapa Katie Lin tu kan. Saya setujulah. Saya setuju. Artikel ke buku? Saya setujulah. Memang macam tu. Bak Oman. Lewat Oman hari ni. Tengok Liverpool ke pagi tadi man? Sufi. Okey. Saya tak itu general konsep, itu logik je pun kan. Siapa kalau anda fikir logik, itulah dia. Duit akan sentiasa ikut barang. Sebab itu kita ambil satu barang. Itu indeks. Itu je. Itu konsep dia. Buku tu best. Okey, nanti saya baca. Katie dia dengan business partner dia yang siapa nama dia? Dia ada dua orang tau dalam servis dia. Siapa nama dia? Yang keras sikit tu. Apa entah nama dia. Saya pun tak ingat. Katie dan bukan Vladimir, apa entah nama dia. Dia ada dua orang. Katie saya suka, cuma saya tak suka technical dia. Yang seorang lagi saya suka, partner Katie, saya suka technical dia, saya tak suka
fundamental dia. Jadi dua orang ni dia complement each other lah. Saya tak tahu maksudnya, saya ikut setuju je. Okey. Okey, jadi kita ada dua view, tapi disebabkan oleh pergerakan dekat yen pair, di mana dolar kita memang katakan ini 03. Ini 03. Okey, ini adalah dolar. Okey. Dolar kita dah lengkapkan awal. Dolar memang kita dah kata habis. Satu. Anda nak faham fractal, saya terangkan sekarang. So, kita dah ada movement ini. Kita dah ada movement ni. Dan kita dah ada movement ni. Dan dia melangkaui 1618. Saya lukis cantik sikit lah. Okey, ini melangkaui 1618. Semasa kita tandakan dia sebagai flat. A, B dan C. Okey, di mana yang kaki yang last ni kita katakan dia sedang buat 1 2 3 4 sekarang, dan kita jangkakan satu lagi ke atas untuk dolar. Ini kena berlaku sebab yen, UJ. KT yang labur ke Tesla, saya tak tahulah dia. Saya tak ikut. Seriously, saya tak ikut. Saya kadang-kadang nampak tweet sahaja. Jadi saya tak tahu dia labur ke mana. Saya tak berapa ikut KT. Pernah tengok, tapi tak ikut sangat. Bagus, yes. View dia untuk ni, ada view yang bagus. Macam ni. Saya ikut model saya. Faham tak Sunbi? Tapi bukan tak pedulikan orang. Saya cuba untuk kurangkan noises. Saya ikut model saya. Okay. Now, kita katakan dolar akan lengkapkan dua ni. Boleh tak dia habis? Ini adalah view kita yang ini tau. Kalau ini berlaku, dolar sama ada dia boleh naik seperti yang hijau ni, ataupun dolar dah mula jatuh dan kita sebenarnya dah lengkap. Okey? Ataupun dolar buat sideways sahaja. Ini dolar sideways sahaja. Ya? Salah satu kena sideways. Yang satu lagi adalah kepada yen pair. JPY. Di mana yen pair kita katakan berdasarkan struktur semasa, yen pair dah lengkap dalam 5 wave dan kita sedang melihat pergerakan ini. Macam ni. Kita sedang melihat pergerakan ini. Okey. Soalan dia adalah, adakah ini nanti akan jadi 1, 2, 3 sebagai W, X dan Y untuk lengkapkan 2, ataupun untuk yen pair, adakah dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai A, B dan C. Banyak beza dia ni. Banyak beza dia ni. Inilah market dynamic. Kita pemetaan menggunakan market dynamic, ya. Dan anda akan seragamkan chart. Sebab itu chart, kalau anda ikut market dynamic, mereka yang buat elite wave, chart anda akan sama. Itulah. Chart anda akan sama. Masalah elite wave adalah seorang lukis lain, seorang lukis lain. Itu masalah elite wave. Betul tak? Seorang kata ke atas, seorang kata ke bawah. Ni nota yang saya tengah siapkan. Bagi mereka yang pecah-pecah break benda ni, anda akan nampak benda ni. Dan mengira sequence. Okay, of course akan ada first dimension dan second dimension. Even kepada yen pair,
di kalangan dollar side of dia ataupun commodity side of dia. Now, sekiranya dia adalah disebabkan oleh dolar, ini pecahan dia Kimi ya. Ni masuk awal Kimi. Disebabkan oleh dolar, AUD JPY boleh buat, ini second dimension. Okey, saya terangkan yang basic dahululah. Kalau basic dia boleh ada pecahan lain tau. Okey, sabar dulu. Kita ambil yang basic dia. Kalau kita ada yen dynamic di mana UJ jatuh, ini UJ, UJ kita tengok lain. UJ jatuh, yen dynamic, UJ kena jatuh, dan yen pair yang lain akan buat A, B dan C. Okey. Kalau kita ada dollar dynamic, UJ jatuh, dollar pair yang lain jatuh, dan ini jatuh dalam yang merah. Faham? Ini jatuh dalam yang merah, dalam motif, dan kita ada dollar dynamic. Negatif dollar dynamic. Okey, UJ juga jatuh. Dollar pair lain jatuh dalam motif. Ni pecahan dia, Kimi. Dan kita mungkin akan ada indeks yang buat W, X dan Y. Tidak menentu. Now kita ada pecahan lain. Ada pula pecahan dia. Okey. Sekiranya dia adalah disebabkan oleh dolar, dan kita akan ada dua. Satu seperti yang kita ceritakan ke atas ni. Dua adalah sekiranya kita ada negatif dolar, okey, negatif dolar, ataupun even kepada yen ni, nak katakan ni, okey. Definitely, apa pun kalau kita ada disebabkan, anda tengok kepada, itu sebabnya saya ada Euro AUD dan apa semua, tetapi itu kita nak terangkan minggu depan ya. Okey. Sabar dulu. Ni saya terangkan dia punya pecahan dah ya. Kalau anda nampak EJ 3 wave W, X dan Y, anda nampak AJ buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Anda nampak Euro AUD naik ke atas. Ini crosses dia. Euro AUD naik ke atas. Okey. Kalau ini berlaku, semasa indeks tengah jatuh, ini adalah yen dynamic ataupun dolar dynamic. Kalau ini berlaku. Adakah dia yen dynamic ataupun negatif dolar dynamic? Ataupun yen dynamic. Positif yen. Ni, kalau yang ini. AJ jatuh. EJ jatuh. Adakah kita negatif dolar ataupun positif yen? Euro AUD naik. Okey.
Lega saya tengok jawapan anda. Boleh? Apa jangkaan anda? Yes. Apa jangkaan anda untuk indeks? Indeks cuma akan buat W, X dan Y. Bukan sebab Y. Exactly. Jadi ini adalah ini. Jadi shallow dekat indeks akan buat yang shallow. Ataupun lebih tidak menentu, lebih sideways. Boleh? Biarpun AJ kemaruk jatuh apa ke bendanya ni anda akan dapati untuk ni tak jatuh teruk sangat indeks. Ini pernah berlaku pada few times. AJ, NJ, KJ semua jatuh. Euro JPY lepak je. Euro AUD ke bulan dia pergi. Jadi wave 4 ataupun wave 2 WX dan Y ataupun wave 4 dalam WX dan Y. Depend. Lulus betul. Tak payahlah kalau semua dah faham benda ni minggu depan, tak payahlah kot. Semua dah faham. Okey, kita cerita portfolio. Okey, ini adalah benda-benda dia lah. Dia semuanya macam anda main chess, bukan jigsaw puzzle. Kalau ini berlaku structure ni, dia ada incomplete sequence. Ini yang kita nampak. Kalau dia dah lengkap, ini yang kita buat. Kalau ini berlaku, ini yang kita buat. Ingat, sum of indices dia tak sampai 100% tau. US 30, DAX tak sampai 100%. Tapi boleh tak dia habis? Boleh. Kita tukar tempat dia, kita tarik Fibo tempat lain, dia sampai. Nampak? Itu cuma added wave, tak penting pun. Yang penting adalah structure, momentum dan sequences. Itu yang penting. Can you rely on added wave? No. Kalau tanya saya, tak. Okay? Kalau tanya saya, tak. Tadi macam nak loss, tapi bila masukkan, sebab tu kita ada Euro AUD. Sebab tu kita ada Euro AUD. Itulah negatif dollar. Sebab tu Euro naik. AUD tak boleh AUD tak boleh AUD tak lemah. Salah satu dia lah. Bila masuk Euro dia, Euro AUD, sebab tu kita ada benda-benda macam ni. Euro GBP apa guna dia? Masa ni Euro GBP jadi apa? Euro GBP mencanak naik waktu ni. Nak trade apa? Trade Euro GBP. Masa ni. Masa ni ada kena nampak Euro GBP. Euro GBP. Mana Euro GBP kita? Euro GBP. Ini akan mencanak naik kalau itu berlaku. Tapi belum ada nampak, dia tak ada apa-apa. Ini boleh jadi wave 3 habis. Whatever kat sini. Nanti saya lukis balik yang ni. Ini tak break lagi. Jadi kita boleh katakan wave diagonal 1, 2, 3, 4, 5 untuk habiskan 5. Kena 3 juga. Dia tak dapat 2. Datang buat kena marah. Kerana tak lari dari jalur. Sumbi nak kena marah je kerja dia. Kalau duduk depan saya, puas. Kalau nak tahu Helmi dulu kan. Basuh sampai dia terduduk. Alhamdulillah dia kalau dah berjaya sekarang. Okey. Kalau tak ada soalan lain, kita dah termasuk kepada topik awal, topik minggu depan. Awal sangat. Okey, kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Fokus kepada benda yang anda boleh kawal dalam market. Seperti yang saya sebut sebelum ni, anda boleh belajar pelbagai teknik. Anda boleh belajar pelbagai sistem dagangan. Benda yang boleh dipelajari. Saya mintalah sangat-sangat, bila anda belajar tu, tolong jangan tradekan dia.
Nasihat. Tolong jangan tradekan dia. Ada yang kata saya, ada yang pergi kelas berbayar, lepas tu Alhamdulillah. Lepas tu yang macam ni, saya bagi tahu betul lah. Dan saya sendiri pun sama. Kita semua sama. Ni adalah ayat-ayat marketing ya. Buat kelas. Saya tak condemn kelas berbayar, tak. Tapi saya nak tegur cara marketing macam ni. Buat kelas, orang bayar. Okey. Dan saya sendiri pernah buat. Pakailah teknik ni. Alhamdulillah seminggu lepas kelas dia punya keuntungan dapat cover balik. Satu hari je dia trade dapat cover balik duit kelas. Mereka yang dalam yang tu tadi, anda bagi je 3 bulan ke 6 bulan, dia tak ada dah. Itu adalah hampir 100% berlaku. Dia print out muka aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Faham? Bila anda belajar mana-mana sistem, mana-mana teknik, jangan apply dulu kepada market sampailah anda dapat dia punya ekspektasi. Bagus tak bagus? Semua teknik bagus. Semua teknik bagus. Boleh? Semua sistem dagangan bagus. Semua. Anda kira itik ke? Anda kira Keltner ke? Anda buat point and figure chart ke? Anda pakai market dynamic ke? Anda pakai gun ke? Anda pakai apa juga teknik, semua bagus. Yang pentingnya, bila orang tanya, sistem engkau, anda boleh jawab soalan ni. Sistem yang dipakai sekarang ni, satu entry, apa average pulangan dia? Itu expectancy. Macam-macam kelas. Ajar Dow sampai 11K sebab ada CTFE je harga yang ampun. Tak, saya tak condemn yang macam tu. Tetapi, jangan terus apply. Jangan terus apply ke dalam market. Anda dapatkan test out dia. Ini yang benda-benda yang anda boleh kawal. Sebab semua sistem anda boleh belajar. Faham tak? Anda boleh belajar. Tapi anda kena tak faham. Anda kena gunakan dia. Test out dia dahulu. Tapi janganlah anda dah bayar kelas. Lepas tu trade. Oh, baru satu entry tiba-tiba profit. Tadi trade kecil. Lepas tu tiba-tiba besar kan. Janganlah. Marah melekat dia sendiri. Jadi, benda yang anda boleh kawal cuma dua. Iaitu, berapa banyak anda trade, duit yang anda pakai dalam trading, dan sistem dagangan. Sebab itu anda kena ada objektif. Benda boleh buat duit. Itulah. Okey, sebab itulah dalam trading, dua je anda dapat kawal. Anda nak kawal dia, anda kena tahu apa anda nak. Faham tak? Jadi sistem dagangan saya tak nak ceritakan, kita akan cerita banyak minggu depan. Anda dapatkan sistem 1, sistem 2 dan sistem 3, test out, dapatkan tradable setup dia, frekuensi setup dia berapa kali untuk satu tempoh masa. Tradable setup berapa kali yang boleh di-trade. Dapatkan ekspektansi untuk sistem berkenaan. Berapa satu entry kalau letak jumlah sama, berapa lebih kurang dapat dalam satu tempoh. Dan nombor 3 adalah dapatkan tradable setup, dapatkan ekspektansi sistem untuk satu tempoh. Tak kisahlah anda boleh katakan untuk 100 kali entry berapa lebih kurang, bukan lebih kurang, berapa average dia. Anda test dahulu. Sebab itu jangan pergi kelas ambil, lepas tu trade, baru satu entry cantik terus kata inilah teknik terhebat seluruh alam semesta. Kalau anda Liverpool saya faham.
Anda bukan macam Muhammad Salah, Anda bukan macam Sadio Mane, Anda bukan macam Diogo Jota. Dahsyat. Tapi apa pun, sempat tu. Test out dulu. Test dia dahulu. Try dulu. Kurang dapat perhatian. Itulah. Tu kedai nombor susah nak tutup. Hazrin, sistem trading yang tak lengkap mewujudkan emosi trade yang berakhir pada teknik harapan. Sebab itu, apa juga yang anda buat, satu sistem dagangan hendaklah mempunyai kaedah macam apakah trend. How do you identify trend? Okay, now saya pecahkan. Trend depend kepada cara anda trade. Dia boleh jadi structure, dia boleh jadi momentum, depend kepada technical tool. Kalau anda punya trend adalah kepada momentum, anda akan trade lebih shorter term. Breakout trend, breakout, pullback dan trading balik, apa jenis momentum itu lebih shorter term. Momentum, tu yang menggunakan Bollinger Band, Keltner, menggunakan whatever momentum indicator lah, RSI, MACD, kepada ada kepada convergence, stokastik, itu adalah kepada momentum. Okey. Jadi definekan sistem anda mengikut structure ke, momentum kepada move ke, volume ke. Volume juga momentum. Volume adalah salah satu cara melihat momentum. Itu yang momentum oscillator kira sebenarnya. Antaranya closing price dan juga kepada volume. Ada yang contohnya macam VWAP, volume weighted average price. Kalau kat price, certain price tu berapa banyak yang transaksi berlaku kepada volume dia bukan dekat bawah, volume dia kat sebelah kanan. Market profile dan sebagainya. Jadi definekan sistem anda, trend, lepas tu kenapa dia jadi besar ni? Dan definekan juga kepada untuk setup dia, apa setup untuk entry dan exit. Jangan ada entry je. The moment anda lihat satu setup, anda lihat kepada kat mana nak keluar. Sebab anda akan melihat kepada risk reward. Dah try ekspektasi merah satu je risk. MU, apa tu? KLCT pun, betul. Kau apply dekat bola. Sebab itu jangan sokong tim yang satu tu. Itu tak bagus. Nampak ekspektasi dia tak bagus. Liverpool selepas 30 tahun dia mencanak-canak dah reversal. Dah bullish run. Tu biasalah, ada wave 1, wave 2 berlaku last year, wave 3 lepas ni. Kan, Nazim? Lepas sekali wave 3. Satu game average 3 gol kot. 3 lah tu, wave 3 lah. Kan? Kalau dia 5, takut pula. Okay, trend set up. 2 tu kena complete. Tapi satu sistem, tak ada apa-apa pun. Kalau anda tak ada model size posisi. Jadi kita dah ceritakan mengenai model size posisi. Saya dah bagi Excel dia. Anda tetapkan. Bila anda, jangan baru entry 1, entry 10, entry 1, 2, anda main tekan dia, tiba-tiba untung banyak satu, yang 8 lagi kena stop loss. Risk reward, TP tak ada, apa tak ada, main hold, dia tiba-tiba untung apa tekan jadi. Lepas tu yang ke-11 anda masuk double lot. Orang tanya teknik bagus tak? Bagus, untung mengatasi rugi. Trading dia tak bagus. KLCT pun menang. Tengok KLCT lepas ni kan. Mana tahu dia jadi saya tinggal KL. So sempat claim.
Patut 37 baru ngam 3711 tu. Okey. Model saiz posisi saya dah sharekan. Kalau anda ada soalan, tanya mengenai model saiz posisi. Apa-apa, martingale, anti martingale, semua bagus. Saya bagi tahu betul, semua bagus. Asalkan cara anda, kita tak dapat kata kaedah ni tak berjaya. So, ada orang berjaya buat duit pada pakai dia. So, whatever cara pun dalam trading, asalkan anda jaga duit. Anda faham macam mana masuk, macam mana keluar arah. Anda faham prestasi sistem anda. Yang pentingnya anda tahu apa anda nak. Di sinilah kenapa. Jadi ini benda-benda dia. Ini asas. Bukan hanya dalam trading. Ini asas dalam apa juga yang anda buat dalam bisnes. Saya melihat dagangan ni sebagai bisnes tau. Kalau anda tengok apa yang kita ceritakan ni, is all business. Is all business plan. Faham tak? Anda bisnes, anda kena tahu apa trend dia. Mana satu cara anda nak berkedai, anda nak ambil staff berapa orang, anda nak buka kedai area mana, apa produk main anda, ada juga produk secondary anda, apa bilanya anda nak simpan inventory banyak, bilanya anda kena cut loss, dia business model. Ini semua business model tau. Masalahnya kalau anda bisnes cuma harap satu, jadi tak jadi kan. Tu jadi masalah. Kalau produk tu memang produk kuat, masa dia tengah trending, cantik. Sambil tu ada kena R&D. Tak selamanya orang pakai satu produk kan. Macam pakai L'Oreal contohnya kan. Saya pula jalan-jalan saya jumpa Nivea Men. Lagi senang aku nak cari. Cuba cari L'Oreal, habis Guardian aku pergi tak jumpa. Nivea Men yang hitam ada tu. Beli apa? ni saya tunjuk. Serius ni ni. Saya tukar kepada Nivea. Saya tukar sebab susah sangat nak cari L'Oreal. Saya tak bohong. Bukan 2, ada 3. Baru cantik balik muka kan. Ni muka kusam kan. Tu contoh. Contoh. Dia bagi contoh siap ada beli barang. Bukan promote produk kan. Tapi nak cerita kepada anda bahawa sama juga macam trading kan. Bila instrumen tu tengah trend, yes. Tapi anda faham trend tak selamanya. Ada masa turun, ada masa naik. Sama juga macam anda trading. Sebab itu, saya always encourage. Jangan identify diri anda, saya gold trader lah, saya trade Euro JPY sajalah, saya trade major sajalah. Ada pelbagai instrumen. Yes, anda tak boleh nak terus diversify tanpa faham. Itu yang kita buat hari-hari. Saya terangkan indeks, saya terangkan yen, saya terangkan dolar, saya terangkan komoditi. Ikut sesi-sesi Imran, dia juga pergi satu-satu. Imran dia punya syllabus tu ikut satu-satu. Saya tak ada kesabaran nak buat satu-satu macam tu. Saya ada nota dia, saya tak ada kesabaran nak sentuh. Okey, MACD adalah moving average convergence divergence. MACD atas kosong, apa maksud dia? Atas kosong pula. Atas 50, apa maksud dia? Saya tak ada kesabaran macam tu. Apa jenis divergence, apa jenis saya tak ada kesabaran benda-benda tu. But ikut sesi Imran, saya lebih kepada application. Pakai batu pakai batu tawas. Pakai batu tawas biru bukan muka, bukan jadi putih. Biru. Dulu kusam. Pakai batu tawas terus biru muka. Itu jadi lain tu Pian. Okay, now. Buku bergerak. Betul. Ikut padu, betul? Ikut sesi-sesi Imran. Saya beritahu betul. Anda payah, bukan payah. Tradepedia tu, Tradepedia, Wikipedia, faham tak?
ikut. Bagi anda nak refresh balik, ikut. Seriously. Turunkan umur 40 ke 30? 30. Ada ke dia kata 30 Sunbi? 20 lah Sunbi. Jangan aim kecil, aim besar. Itu hidup kita. Sebab itu objektif kita semua tak sama. Nampak? Saya aim besar Sunbi. Aim besar, sentiasa aim big dalam hidup. Ya? Dapat tak kisah. When you aim big, anda mula break it down kepada yang kecil. Sambil tu anda pergi kepada kecil-kecil tu. Okey? Mula-mula saya nak hilangkan parut ini. Satu tu. Kan? Barulah handsome satu. Contoh. Boleh Sunbi? Jadi dia punya ni tadi adalah untuk mudakan daripada 47. 47 semalam. Hari ni 46. Tak panas entah. Tu tanya Pian, dia pakai batu tawas. Okey. Sekarang ni semalam 47. Hari ni 46. Jadi kita pergi yang kecil-kecil tu. Okey. Mula-mula kita nak hilangkan kedut yang satu ni. Ni anda nampak kedut ni satu. Tu sama juga macam kita bila anda nak setkan objektif, ada setkan objektif tinggi tu. Lepas tu pecahkan dia. Kalau kita terus pergi cuba nak capai yang tinggi tu, payah. Sama juga dalam pembentukan objektif dalam portfolio anda. Nampak Azim? Dia nak cerita pasal ni, dia punya kona tu kiri kanan. Okey, sayang nak buang yang tu. Okey. Sama juga dalam portfolio anda. Bila anda buat satu portfolio pelaburan, konsep brokoli. Kita serius sangat, payah juga kan. Dengan aku tidur, tak payah korang. Dengan saya tidur. Kita ada 15 minit lagi. Astaghfirullahalazim. Okey. Bila anda buat satu portfolio pelaburan, okey, maklumlah kan. Betul? Okey. Bila anda buat satu portfolio, anda tak dapat tengok trading cuma duit aku letak lebih aku letak. Tak. Dia sebahagian daripada duit yang anda cuba gunakan untuk buat duit. Itu pelaburan. Faham tak? Bila anda trading ni anda berlabur. Anda bukannya apply kerja jadi trader. Saya trader XM. Saya selalu dapat soalan macam tu. Bang, saya nak belajar dengan abang. Boleh tak saya jumpa abang? Saya trader XM. Saya tanyalah dia, office kat mana? Saya selalu tanya soalan tu. Tak ada pula jumpa dia dekat office. Dekat Bangsa South ke? Dekat mana ke? Tak nampak pun dia punya office. Nampak pen tengah berjalan Bangsa. Okey. Tengok, aku dah pergi ke sana dah, Azim. Okey. Bila anda buat portfolio pelaburan, trading, dia bukannya portfolio trading bebas daripada anda punya tak. Semua ni berkait. Dia adalah sebahagian daripada aset. Ini adalah pelaburan kepada aset tetap. Ini kepada variable asset. Variable asset ni yang anda trade. Serius tapi santai. Sambil-sambil lah. Jadi 47, aim 20 tahun. Macam mana bukan aku 20 tahun? Tak tahu. Nanti cari gambar lama. Dia up lagi kat Facebook dia. Korang jangan komen mengada-ngada. Okey. Jadi, first tadi anda buat belanjawan anda. Buat belanjawan anda. Now, yang ini kita dah cerita semalam. Saya tak nak ulang. Ada soalan tak benda ni? Kalau ada, kena terangkan lagi. Kita dah terangkan semalam. Now, bila anda buat portfolio, anda kena tengok diri anda. Portfolio pelaburan, dia tak sama kepada semua orang tau. Dia tak sama. Semua kita lain-lain. Modal tak sama, masa tak sama. Kau ada 1,000, aku ada 5%. Yang ni ada masa, yang ni tak ada masa. Dia ni memang bekerja untuk, contoh pengurus dana, untuk jaga duit orang. Ada yang memang bekerja tak ada masa. Memang ada seorang ni dia student saja, dia tak ada masa, dia sibuk dengan belajar, dia sibuk nak trade juga. Boleh, tapi kita semua tak sama. Kita semua tak sama, ya. Sebab itu anda kena pastikan
Bila anda buat portfolio, ada 4 ni yang anda kena fikirkan. Sebab ini semua akan berkaitan dengan nombor 1, masa anda. Nombor 2, modal anda. Bang, saya ada $100 je bang lepas buat bajet ni bang. Saya nak trade. Saya nak melabur bang. Tapi saya nak beli bond. Macam mana tu? Tak dapat street view di sana. Tak dapat. XM pusat kat mana? Dekat Cyprus ni. Ada gambar, ada atas, ada. Ada. Anda fikirkan dia, semua ni. Saya tak dapat nak katakan ini adalah apa yang sesuai kepada anda. Sebab cuma anda yang dapat jawab soalan-soalan ni. Okey, yang pertama, agihan aset. Anda nak beli aset apa? Anda masuk kripto. Kalau anda melabur dan menggunakan duit lebih, so anda tahu itu adalah satu instrumen yang mempunyai pergerakan yang besar turun naik. Di sangat berkira-kira nak trade satu instrumen. Yes. Maksudnya anda dah berfikir pasal risiko, Pian. Anda start locate. Tak macam dulu. Kalau nampak chart kan. Nampak chart tekan. Nampak chart tekan. Nampak perubahan diri sendiri. Nampak tak, Pian? Kan? Kalau dah tak boleh tekan, nampak chart kawan, try tekan, Pian. Tengok bertumbuk ke tak? Tengoklah. Best lepak diorang. Tekan, dah tak boleh. Not enough money, dia kata. Tengok cat kawan. Tengok cat kau. Wah. Masuk apa? Try tekan cat dia. Tengok bertumbuk ke tak bertumbuk diorang. Tadi elok duduk kat Starbucks kan. Oh boh, Starbucks diorang bertumbuk. So apa dia tekan cat aku? Dia ke patut. Nampak? Bila kita dah so kita berkira pasal duit. Anda akan berkira pasal cuma nak masuk setup yang betul-betul nampak. Bila anda nak beli something, anda akan sentiasa, even kepada cara hidup anda, dulu senang nak belanja. Anda akan dapati perubahan tu berlaku pada diri anda. Dan bila anda buat balik kepada kepercayaan, semua cara hidup, cara anda berfikir akan mula bertukar. Slowly, but surely. Anda akan nampak benda tu berlaku. Janji dia istiqamah. Nak istiqamah ataupun sentiasa nak sustain dia adalah kepada buat kepercayaan. Sebab itu saya duk tekankan kepercayaan tu. Tekan. Itu untuk anda sentiasa jaga disiplin. Itu yang keep saya on track. Kalau sekejap buat, sekejap tak buat, dia tak payah. Okey. Jadi apa aset anda nak masuk? Nombor 2, duit nak pergi mana? Sebab lain aset, lain dia punya pulangan, lain dia punya masa. Nombor 3, anda akan buat imbangan berkala kepada agihan aset. Kalau anda dapati sekarang ni saham tengah naik contohnya, lebih besar kepada saham. Ni yang expectancy tu. Sama juga dengan imbangan strategik kepada each individual portfolio. Sudah tak sebarang, itulah. Anda akan mula berfikir your personal financial. Nak beli something, bila masuk trading, invest pun duk berkira. Ya. Alhamdulillah. Anda akan mula berfikir. Sebab anda akan tengok trading daripada sudut yang lebih besar. Anda tak cuma tengok duduk, ada depo 50 tekan. Kan? Lain. Tak dapat. Yes, faham dia. Dan di sinilah anda akan lihat apa jenis portfolio anda. Anda akan letakkan apa jenis portfolio anda. Masalahnya, ramai yang kata dia trade untuk duit lebihan. Tak apa buat semua ni. Aku ada lebih lah, $50 bulan ni, aku trade lah. Tu masalah. Ini masalah sebab dia jadikan trading ni sebagai hobi. Strategi bola, low risk 1 macam goalkeeper, moderate risk 3 defender.
EPF bond capital guaranteed moderate high risk 2 unit trust REITs okey. REITs kena tengok location Azim. ETF dan lebihan midfielder and striker. Okay. So yours is more defensive. Yours is more defensive, Azim. Yours is more defensive. Jadi dia mana satu yang sesuai, anda kena tahu kepada anda. Sama juga macam trading. Anda tak dapat cuma duit lebih. Definekan semua pasal duit dahulu. Buatkan belanjawan anda. Tentukan toleransi risiko. Kita dah cerita benda ni banyak kali. Now, apa jenis portfolio anda? Macam Azim tadi, it goes for more kepada defensive. You are going more kepada defensive, more long term, more day one. Dia sesuai kepada individu yang lebih you don't need fast money. Everybody need money, but you know when you go for fast, you go for either fast, either make or break. Itu fast, itu adalah agresif. Mana satu yang sesuai? It comes back kepada toleransi risiko anda. Mana perginya? It comes back to toleransi risiko anda. Nampak? Kalau anda baca pasal financial literacy, dia akan banyak cerita pasal benda ni, Zim. Toleransi risiko tak sama kepada setiap individu. Whatever it is, anda kena definekan makna equity yang anda gunakan tu. Dalam ni tadi, dalam portfolio anda, you need to define okay, the meaning of the equity yang anda letakkan dalam kesemua portfolio ni. Adakah itu simpanan? Adakah itu, dan anda tentukan jenis portfolio. Anda buat satu core dahulu, Zim. Buat satu core dahulu untuk duit dana pencen. Kalau tak bekerja lagi, bila? 10 tahun? 15 tahun? 5 tahun lagi? Saya letakkan satu. The most important is anda ada objektif. Dia masalahnya kalau tak ada. Tu jadi masalah. Yes. Tanpa benda ni, anda binakan satu core portfolio anda dahulu. Maybe ini sebagai anda punya duit pencen. Maybe ini sebagai duit anda bersara nanti. Ataupun anda nak bina satulah 100, aku nak ada 1 juta dalam tempoh setahun. Dalam tempoh 5 tahun. Or whatever. Yang penting anda ada satu core. Yang core tadi, you can go for more defensive. Faham tak? Yang core tadi, anda boleh pergi kepada more defensive and more longer term. Semua kita lain, betul. Tapi sebabnya semua kewangan kita tak sama. Your pun tak sama. Your understanding of it pun tak sama. But the thing is, kalau anda ada satu objektif jelas apa anda nak, then anda boleh start working towards it. Kalau tak, kita akan jadi lebih kurang 85% penduduk yang biasa. Tak kisah kat US ataupun kat Malaysia. Ini statistik kat US. 85% lepas pencen pun dia tak cukup duit. Dia tak ada simpanan. Dia masih bergantung kepada keluarga dan tak dapat nak bersara. Dia ada duit macam EPF lah, apa whatever, 401k tu. Tapi biasanya duit tu tak, kalau hidup lama, lebih 5 tahun tak cukup dah. Okay, so if you are going for more longer term, more that one, you build that core dahulu. Dan anda katakan, kalau aku nak bersara, itu meaning equity, anda kena letakkan ni benda yang anda kena fikir, Zim. How much, berapa, and factor in inflation. Adakah inflasi akan mengganggu anda punya plan ni? Sebab katalah, anda kata aku akan mempunyai core yang cukup
duit yang cukup dalam portfolio ataupun reta yang cukup dalam portfolio core aku ni, tak masuklah tanah or whatever, yang menjana income lah. Kalau dia sampai maybe berapa, 5 million, 10 million or whatever, katalah 1 million, kita letaklah 1 million, 1 juta. Kena faham, kalau kita letak tempoh 10 tahun, 1 juta ni dia mungkin menyusut sebanyak 40% sekurang-kurangnya value. Kalau kita ambil 4% average kita punya inflation, dia boleh menyusut 40%. Maksudnya dalam tempoh ni nanti nilai dia cuma 600,000. Kalau kita ambil pukul rata lah, 3.8 million whatever. Letakkan satu. So letakkan it depend. Dia sebenarnya, kalau anda ada 1 juta, anda duduk tengah KL, sebelah KLCC, tak cukup. Betul, Bian? Faham? Saya letakkan satu figure senang nak kira. Kalau 3.8 nak kira 10. Faham? Kalau anda ada 1 juta, duduk sebelah pokok kelapa, dekat pulau mana-mana, kan? Garam pun pergi keringkan air laut, kan? Nak ikan, tengok ikan tombak sikit, dapat 2 ekor. Ayam pun terjun dari langit. Cukup. Faham? Jadi kena tengok kepada anda. Kena tengok anda punya lifestyle yang anda strive for. Because financial freedom, it depend on you. So anda kena tengok juga, bila anda letakkan satu target macam ni, apa kena mena dengan trading? Segala-galanya. Everything. So trading anda letakkan satu makna kepada dia. In 10 years, kalau anda katakan aku nak capai jumlah ni dalam satu tempoh, anda nak bayangkan anda di mana, anda kat mana pada waktu tu? Rumah sebelah masjid ke, kan? Or whatever. Adakah anda nak maintain macam sekarang ke? Jadi anda kena letakkan satu, where do you see yourself masa anda dah capai portfolio tu? Okey, itu untuk core. Masukkan faktor inflasi, jangan tak masukkan faktor inflasi. Takutnya anda kata projection growth dia adalah 5% tahun. Tolak dengan inflation 4%, dapatlah 1%. Jadi benda-benda ni kena ni, dan tengok instrumen yang anda ni, adakah dia macam tips, apa dalam bahasa kat Malaysia, adakah dia dia offset kepada inflasi atau tak offset kepada inflasi. Benda-benda ni kena fikir. Bila anda buat anda punya projection untuk income, even kepada pasif, you need to factor in faktor inflation. Remember that one, Pian. Anda boleh kata growth dapat passive return 10k setiap bulan for the next 8 years, 10 years. Tahun pertama, yes, mungkin 10k adalah 10k. But tahun ke-10, 10k tadi nilai dia tak sama dengan first year punya 10k. Masukkan faktor tu. Ramai lupa pasal the purchasing power punya loss. Jangan cuma, sebab itu you need to understand every instrument yang anda letak duit. Kalau dia growth dia certain percentage, return dia certain percentage dan fix. Okay, ada bagus, ada tak bagus. Bagus kita tahu nilai dia. Tak bagus, tu tadilah. Yap, dapat DCF. Dah habis masa dah. Dah pukul 4, astagfirullahalazim. Kita baru satu portfolio. Okey, Irina. Saya nak pecahkan. Kita simpan dulu yang ni. InsyaAllah kita bincangkan lagi pasal portfolio ni dengan yang lain-lain. Whatever it is, anda ada satu objektif jelas.
apa yang anda nak buat, apa 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 anda punya goal, dan anda letakkan objektif yang jelas lah dalam everything that you do. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, termasuk dagangan anda kena ada objektif jelas. Jumpa lagi insyaAllah pada jam 7 nanti untuk segmen analisa pasaran. Ingat, kita dah tukar kepada pergerakan dekat indeks. Saya tak lukis, saya tak tahu sempat ke tak, sebab ada kerja sikit. Kita jumpa lagi insyaAllah pada jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua.